Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aziz bin Ismail ingin menyampaikan pembentangan latihan industri di tempat latihan saya, iaitu di Crystal Hill Resort. Crystal Hill Resort merupakan satu perniagaan yang diuruskan oleh Group Manager, iaitu Encik Muhammad Wan Ridwan. Crystal Hill Resort terletak di Kampung Sinisian, Jalan Sinisian, dan kira-kira 4.6 km dari Gunung Kinabalu. Aktiviti organisasi. Pihak organisasi kami menyediakan tempat penginapan kepada pengunjung. Kami juga mempromosikan Crystal Hill Resort ini melalui laman web Agoda, Expedia dan Booking.com. Kami juga turut menyediakan perkhidmatan customer service kepada pengunjung yang menginap. Seterusnya, kami juga mengendalikan tempahan bilik tetamu serta mengurus dalam khidmat pembersihan bilik. Visi dan misi organisasi. Visi kami adalah untuk memenuhi kehendak pelanggan dan memenuhi kepuasan mereka dengan memberi nilai, pengalaman dan kesenangan percutian yang takkan dilupakan. Manakala misi pula, Crystal Hill Resort ini lebih dikenali dengan tempat penginapan yang menawarkan dengan kualiti produk yang dijual serta perkhidmatan yang lebih tinggi terhadap pelanggan serta memberikan layanan yang lebih baik kepada pelancong. Kami juga ingin mencapai matlamat dalam mengembangkan dunia perniagaan serta meneruskan dalam pertumbuhan syarikat untuk mencapai hasil kewangan yang lebih baik serta membangun. Baiklah, seterusnya adalah carta organisasi. Kami punya group manager adalah lebih dikenali sebagai Encik Wan Muhammad Ridwan. Selain itu, supervisor kami yang juga lebih dikenali sebagai setiausaha kami adalah Encik Kasim. Dan seterusnya adalah bahagian housekeeping staff dan maintenance, juga dikenali sebagai Puan Eva Giva. Baiklah, seterusnya bahagian kerja yang kami lakukan di sepanjang praktikal kami. Pertama, iaitu bahagian pembersihan bilik. Pembersihan bilik kami terbahagi kepada dua, iaitu daily cleaning dan rush cleaning. Daily cleaning adalah pembersihan bilik yang dilakukan oleh housekeeping pada setiap hari selepas pelanggan check out dari resort. Manakala rush cleaning pula adalah pembersihan bilik segera kerana terdapat pelanggan yang sedang menunggu untuk memasuki bilik tersebut. Cara-cara pembersihan bilik. Langkah pertama, buka pintu dan tingkap untuk pengudaraan bilik. Kedua, membuang sampah di dalam bilik. Ketiga, buka linen yang kotor dan asingkan. Keempat, gantikan kepada linen yang baru. Kelima, membersihkan tandas dan bilik mandi. Keenam, mengelap perabot dan cermin di dalam bilik. Ketujuh, mengelap tingkap di dalam bilik. Kelapan, meletakkan alat kelengkapan di dalam bilik. Kesembilan, menyapu dan mengemop lantai. Dan akhir sekali, langkah ke-10, melakukan pemeriksaan akhir sebelum keluar dari bilik. Baiklah, selepas itu adalah bed making. Bed making adalah satu proses mengemas katil menggunakan linen mengikut lapisan bawah sehingga atas. Bed making dimulakan dengan sheet pertama, kedua, hingga lapisan terakhir iaitu ketiga. Prosedur bed making. Pertama, buka cadar yang kotor dan asingkan daripada katil. Langkah kedua, asingkan blanket dan cadar. Ketiga, periksa katil sekiranya terjumpa barang berharga. Keempat, pastikan tilam sentiasa dalam keadaan baik. Kelima, letakkan linen yang bersih di atas meja. Keenam, bentang lapisan pertama di atas tilam. Ketujuh, bentang lapisan kedua. Kelapan, bentang lapisan ketiga iaitu blanket. Kesembilan, membuat lipatan keseimbangan sepanjang 3 jengkal. Kesepuluh, pasang sarung bantal yang baru dan letakkan di atas tilam. Dan akhir sekali, langkah ke-11, pastikan bantal diletakkan secara tersusun. Baiklah, langkah berikutnya adalah pembersihan bilik air. Setelah selesai siapkan bed making, kerja berikutnya adalah pembersihan tandas bagi memastikan ia bersih
selesa dan selamat digunakan oleh tetamu apabila menggunakan bilik air tersebut. Prosedur pembersihan bilik air. Pertama, hidupkan suis lampu bilik air dan flush mangkuk tandas. Buka pintu tandas untuk menghilangkan bau yang ada di dalam bilik air. Kedua, bersihkan mangkuk tandas dengan menggunakan bahan pencuci pembasmi kuman. Berus di sekitar mangkuk tandas di dalam dan luar. Ketiga, bersihkan dinding tandas. Keempat, bersihkan sinki. Dan akhir sekali, siram dan sapu lantai bilik air. Baiklah, seterusnya adalah mengendalikan individual booking, iaitu bahagian reception. Pertama adalah reservation. Menulis tarikh berdasarkan tarikh check-in dan check-out. Kedua, membuat reservation. Dan ketiga, menulis maklumat berdasarkan yang diberi. Seterusnya, pembayaran bilik, room payment. Menulis nilai pembayaran bilik, putiran pembayaran, serta periksa nilai pembayaran. Kaedah berikutnya adalah kita membuat reservation room secara walk-in. Pertama, isi maklumat pelanggan. Kedua, menulis borang pendaftaran. Dan yang ketiga, melakukan proses pembayaran. Seterusnya, melakukan group booking. Isi tarikh arrival and departure mengikut tarikh check-in dan check-out. Kedua, mengisi maklumat yang diperlukan. Dan yang ketiga, tulis jenis bilik berdasarkan permintaan tetamu. Akhir sekali, bank-in slip. Kita melakukan proses payment, iaitu proses pembayaran. Dan seterusnya, select record payment, iaitu pilih rekod pembayaran. Kedua, kepilkan resit pembayaran dengan borang pendaftaran. Dan akhir sekali kita kemas kini borang pendaftaran. Akhir sekali, dapatan kami di sepanjang tempoh kami melaksanakan latihan industri di Crystal Hill Resort. Apa yang kami temui adalah resort ini tidak mempunyai kafe atau restoran yang menyebabkan tetamu menginap perlu memesan food delivery daripada di hati corner yang terletak jauh dari pekan. Kedua, pihak resort kekurangan staf bahagian maintenance menyebabkan kerja membaik pulih barang dan peralatan di resort tersebut sukar dilaksanakan. Ketiga, pihak resort tidak menyediakan surau untuk memudahkan staf yang beragama Islam untuk menunaikan solat. Dan yang keempat, resort tidak menyediakan kemudahan Wi-Fi di level 2 di mana pelanggan yang menginap di level 2 mengalami kesukaran untuk mencapai talian internet. Cadangan untuk pihak organisasi di Crystal Hill. Pihak organisasi perlu mengambil berat akan masalah dan aduan yang selalu diterima bagi meningkatkan kualiti dan tarikan resort kepada tetamu. Buat pelajar yang menjalani latihan industri pula, pelajar harus membuat tugas yang diberikan oleh pihak organisasi dengan bersungguh-sungguh. Selain itu, pelatih mestilah membiasakan diri dalam menghadapi situasi melayan sikap pengunjung yang bermacam-macam karena bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akhir sekali, pelatih perlu menerima setiap nasihat dan teguran oleh pihak organisasi dan memberi pendapat. Sekian itu sahaja pembentangan yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih.